Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kerana Allah masih lagi bagi kekuatan kepada kita di saat ujian banyak Allah timpakan kepada kita semua, pada manusia pada akhir-akhir ini. Tapi dalam ramai-ramai itu Allah masih pilih kita untuk sama-sama berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rumah Allah ini. Moga-moga kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kekuatan dan istiqamah kepada kita untuk kita berada dalam keadaan ini sehinggalah akhir hayat kita insya-Allah. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita terus masuk muka surat 250. Orang ada buku tu. Kita berhenti pada 17 bulan 7 baru ni. Mengenai solat sunat ketika iqamat dikumandangkan. Makruh mengerjakan solat sunat apabila iqamat sudah dikumandangkan. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubatu wa fi riwayati illa allati uqimat." Hadis yang telah diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Hadis ni hadis yang kuat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat sudah mula dikumandangkan, maka tidak perlu lagi mengerjakan solat selain daripada solat fardu. Pada satu riwayat lain dinyatakan melainkan mengerjakan solat yang telah didirikan pada waktu itu. Jadi ini adalah satu walaupun nampak perkara ini simple, kadang-kadang kalau setengah-setengah masjid dia tidak ada waktu yang nak lepas azan dan waktu nak iqamat. Setengah tempat dia tulis berapa minit lagi waktu imam nak bila nak iqamat. Kita pun angkat takbir Allahu Akbar, baru rakaat pertama tiba-tiba Bilal pun dia tengok imam siap, dia tak tengok dekat kita. Yang terus Allahu Akbar, kita rakaat pertama. Jadi apa yang perlu kita buat? Nah, salah tak Bilal tu sebut? Tak salah. Tugas Bilal ia laungkan azan. Tugas Bilal laungkan azan. Lepas tu sebelum dia iqamat, dia kena pastikan imam siap, bukan makmum siap. Dia pastikan imam dah siap ke belum, tengok imam dah standby dah. Okey, imam nampak bagi isyarat okey, atau dia intai imam dalam bilik, imam pun dah siap solat sunat, dia terus iqamat. Dia tanpa perlu tengok makmum siap, tak penting. Dalam kitab fiqh pun begitu, tak perlu tengok, nak suruh siap semua makmum baru kita nak iqamat. Setengah-setengah kalau di kampung jangan. Di kampung tak apalah, kita boleh nampak lah sebab yang mari jemaah tempat 5 orang je. Kalau mari kat sini, nak buat kat sini, yang berpuluh orang mari, nak tunggu seorang-seorang, maghrib 7.30, pukul 8 boleh tentu boleh qamat. Nak ni dah habis bagi salam, tu bawa kat takbir. Pedulikan dia. Jadi kalau makmum marah, kenapa bila tak tunggu kita nak sembahyang sunat? Beritahu dia dalam kali datang awal. Baru boleh sembahyang sunat, tak ada masalah. Jadi tugas kita sebagai makmum, tugas kita sebagai orang yang sedang solat sunat, apabila dah dah laungkan iqamat, apa yang perlu kita buat? Kalaulah solat kita tu dah hampir nak siap, katalah kita duduk tahiyat akhir dah. Dan mana kita apabila imam tu angkat takbir, tidaklah lambat sangat untuk kita takbir bersama dengan imam, sudahkan dia. Tapi kalau kita baru rakaat pertama bangkit nak pergi rakaat kedua, dan kita rasa kalau kita sudahkan solat kita juga menyebabkan fadilat takbiratul ula bersama dengan imam tak dapat atau mengurangkan pahala kita, maka lebih baik kita berhenti solat kita. Nak berhenti, macam mana itu isunya? Jadi macam-macam cara kita tengok, setengah-setengah orang apabila nak berhenti, bangkit rakaat kedua, dia tengok imam dah angkat takbir, dia terus berhenti. Ada setengah tu bagi salam dulu, sambil-sambil berdiri. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setengah tu pula pakai tak bagi salam, terus kejar pergi kat imam, angkat takbir. Hak mana satu betul? Hak mana satu betul? Tengok pada hukum pandangan ulama, kedua-duanya betul. Cuma
Ada sedikit perselisihan di kalangan mereka dalam soal itu. Pandangan pertama mengatakan bahawa kalau kita berhenti tu pun tak apa sebab solat kita dah tak dapat dah. Tak dapat apa dah sebab kita tak sempat nak kejar. Sebabnya Nabi suruh kita kejar takbir bersama dengan imam tu lebih afdal daripada solat sunat. Ini solat fardu. Jadi tak payah assalamualaikum assalamualaikum kita bukan berhenti, bukan kita tengah solat. Nak bagi solat salam sambil berdiri. Ni solat jenazah je. Solat lain tak ada. Jadi itu satu pandangan. Pandangan pertama yang kedua pula mengatakan bahawa dengan kita memberi salam terlebih dahulu assalamualaikum assalamualaikum sambil berdiri, hak mana sempat kita baca sebelum tu? Sebelum kita bagi contoh kata-kata lakum dinukum waliyadin. Ini rakaat pertama contohnya. Jadi kalau kita bagi salam assalamualaikum sambil berdiri, maka ketika itu mana-mana yang kita baca sebelum ini dianggap sebagai pahala kita sedang solat. Itu dua pandangan di situ. Jadi saya tengok banyak-banyak pandangan, dua-dua pandangan tersebut, kebanyakan yang majoriti para ulama kata tak payah nak bagi salam sambil berdiri. Terus boleh berhenti begitu. Jadi dah ada dua pandangan begitu. Jadi kalau orang tengok ada juga orang bagi salam sambil berdiri, biarkan dia. Itu juga ada pandangan ulama mengatakan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Daripada Abdullah bin Sarjis katanya, dakhala rajulul masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil al-ghadah, iaitu salat subuh. Fasalla rak'ataini fi janibil masjid thumma dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya fulanu bi ayyi salataini tadatta? Abi salatika wahdaka am bi salatika ma'ana? Seorang lelaki masuk dalam masjid dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan solat subuh. Lelaki itu terus mengerjakan solat sunat 2 rakaat di bahagian tepi masjid. Setelah itu dia bermakmum sekaligus mengerjakan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap salam, beliau berkata, wahai si fulan, solat mana yang kamu lebih utamakan? Apakah solat kamu kerja bersendirian atau solat kamu kerja bersama kami? Hadis ini menunjukkan bahawa kalaulah solat fardu telah pun ditunaikan dan imam akad takbir, maka lebih aula kita berhenti solat sunat. Cuma ada pandangan ulama saya sebut awal tadi, tengok keadaan solat sunat kita. Kalau kita duduk tahiyat akhir dan tidak melambatkan kita takbir bersama dengan imam, maka sudahkan. Kalau tidak, lebih baik kita berhenti dan akad takbir bersama-sama dengan imam tadi. Jadi kalau solat-solat sunat rawatib yang besar, 2 rakaat solat sunat fajar atau sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, semua solat-solat itu adalah solat yang besar. Ada yang mengatakan 12 rakaat. 12 rakaat ni mana pula? 12 rakaat ni maksudnya 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Tu boleh buat 4 rakaat tu satu salam seperti solat zuhur, ataupun kita boleh buat 2 rakaat tu yang masuk 12 tu. Jadi kalaulah solat-solat yang besar, contohnya sahabat tadi, apabila dia lambat solat tersebut dan kita sendiri berlaku pada kita, tengok-tengok kita dah biasa solat qabliyah subuh, hari tu lambat sikit tengok bola punya pasal, jadi kita pun terus akad takbir solat-solat qabliyah subuh tak buat. Kita boleh qada solat tersebut selepas kita sembahyang subuh. Ingat hadis yang kita baca sebelum ni. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, assalamualaikum, lepas tu bangun seorang sahabat pergi ke belakang sana, angkat takbir Allahu akbar. Nabi tengok, Nabi tak marah, Nabi tengok. Kita marah dulu baru tanya. Nabi tak, Nabi tanya baru marah. Kau tegur. Beza kita dengan Nabi. Nabi tengok dulu, tanya sebab apa buat. Kita bantai dulu, baru tahu sebab apa buat. Apabila Nabi selesai salat, Nabi panggil, datang sekejap. Solat apa yang kamu solat tadi selepas subuh tadi? Tahukah kamu selepas solat subuh tidak ada solat sunat melahirkan naik matahari? Ya Rasulullah, aku sudah terbiasa dengan solat sunat sebelum subuh atau solat fajar. Tadi aku bangun lambat, tengok-tengok kamu dah solat, aku ikut solat bersama kamu. Tadi aku solat qada qabliyah subuh tadi. Nabi senyum, diam, tak kata gapo. Maknanya kalau diam Nabi itu menandakan setuju. Maknanya boleh kita qada solat sunat. Taubatlah, tak ramai yang buat begitu. Kalau ada pun boleh bilang dengan jari. Tapi kalau boleh buat, itu yang terbaiknya. Sebenarnya kalau kita boleh jaga betul-betul solat sunat rawatib ni, Allahu akbar. Sebab banyak sangat ganjaran pahala. Di antara hadis yang terkenalnya, barang siapa yang menunaikan 12 rakaat solat sunat selain solat fardu, manallahu lahum baitan fil jannah. Nescaya dijaminkan bagi mereka dibinakan sebuah mahligai dalam syurga nanti. Hadis itu hadis sahih.
Solat fardu satu hal, sebab kita yakin solat fardu kita ni tidak sempurna. Akad takbir tu dah ingat dah, tengok masjid, tengok kipas, semua kita bilang berlaku ekor ada berapa biji. Nak tahu ekor berapa biji ahli masjid ni, masa solat lah mudah nak bilang. Tahu masa tu. Kalau tidak kita tak kreatif. Kapet warna apa, nak bilang bunga berapa biji pun ada, kita bilang masa solat. Jadi maknanya ketika itulah apabila kita lalai dalam solat kita, perlunya kita solat-solat sunat yang lain untuk cover balik mana-mana yang bocor dan solat fardhu kita. Sebab itu apabila seorang itu ditimbang di mahsyar nanti, maka Allah tengok solatnya diterima atau tidak. Tengoklah Nabi kata, barang siapa solatnya diterima, maka ketika itu ibadat lain akan ditengok oleh Allah. Tapi apabila solat di-reject, tidak terima oleh Allah, maka ibadat lain pun tergantung begitu. Sebab solat ini perkara yang besar sekali. Awwalu ma tuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama akan dihitung oleh Allah, iaitu solat. Sebab tu solat ni kita waktu sungguh. Jangan rasa cukup dengan fardu kita. Kita cover dengan sunat. Apabila solat Tuhan tengok bocor banyak, Allah tengok banyak bocor solat kita, tanya malaikat, wahai para malaikat, mencari mana-mana solat-solat sunat yang lain yang mana boleh ditampalkan tempat-tempat yang cacat tadi. Cari malaikat, buka habis amalan kita daripada muda, dan budak sampai ke tua, buka satu-satu. Alhamdulillah, solat sunat kita dapat cover mana kelemahan solat fardu kita, maka orang itu layak untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan pandang remeh kepada solat-solat sunat ini, walaupun nampak di sedikit di mata kita, tapi di sisi Allah cukup besar. Nak tahu tidak, mati dulu baru tahu. Kita tengok lagi. Dalam hadis yang lain, dan syarahnya dengan adanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyuruh orang tersebut supaya mengulangi solatnya, adalah satu dalil bahawa solat tetap sah meskipun dimakruhkan. Maknanya Nabi tegur je. Kawan tu apabila Nabi dengan solat, dia tak solat sunat lagi, cepat-cepat solat sunat, Allah sembahyang 2 rakaat terus kejar solat bersama Nabi. Nabi tegur, kenapa kamu buat lagu tu? Jadi Nabi tak suruh orang tu ulang balik solatnya. Maknanya kalau kita kejar, siapkan juga solat sunat kita, walaupun imam dah lama dah akad takbir, solat kita tetap sah. Tapi para ulama mengatakan bahawa ia berlawanan dengan sunnah. Apabila berlawanan dengan sunnah, maka hukumnya adalah makruh dalam bab ini. Okey. Kita pergi lagi. Kuntu usalli wa akhadha al-mu'adhdhinu fil iqamati. Fajazabani Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala atusalli subha arba'a. Suatu ketika aku mengerjakan, Ibn Abbas mengatakan, suatu ketika aku mengerjakan solat dan kebetulan muazzin telah mengumandangkan iqamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik aku sambil bersabda, adakah kamu hendak mengerjakan solat subuh sebanyak 4 rakaat? Dekat-dekat tu dah iqamat dah. Tak sempat Abdullah bin Abbas nak angkat takbir, sempat Nabi tarik jubah dia. Nak sembahyang 4 rakaat ke subuh? Itu teguran Nabi mengatakan bahawa kalau tembung di antara solat sunat dengan solat fardu, tinggal yang sunat utama ke yang fardu. Okey. Hadis ni diwayat siapa tuan-tuan? Diwayatkan oleh Al-Baihaqi, Tabarani, Abu Daud, At-Tayalisi, Abu Ya'la, Al-Hakim dan ramai lagi para perawi-perawi yang lain. Dalam muka surat yang berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli rak'atain al-ghadah hina akhadha Mu'adh yu'adhdhinu faghamaza mankibahu wa qala ala kana hadha qabla hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki mengerjakan solat sunat subuh ketika muazzin telah mula mengumandangkan iqamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahunya seraya bersabda, kenapa kamu tidak mengerjakan solat sunat subuh ini sebelum dikumandangkan iqamat ini? Maknanya Nabi tegur, kalau mu nak sembahyang sunat, kenapa mu tak sembahyang sunat sebelum iqamat? Mudah kata-kata. Tak sempat, kenapa tak datang awal? Itu antara yang panjangnya lagi. Kata-kata Nabi ni, dia pendek, ringkas, supaya mudah untuk kita faham. Lagi banyak, lagi pening kita. Dia bagi shortcut supaya mudah kita faham jelas. Sebab ayat Nabi bercakap dengan para sahabat dengan cukup mudah. Dengan cara cukup mudah. Dia tidak kata guna ayat-ayat yang susah untuk kita fahami dan sebagainya. Jadi sebab tu Nabi ni, kalau kita tengok kepada cara syariatan Nabi dalam bab solat ni, banyak kita tengok cara Nabi ajar ni berperingkat. Pada awalnya dia mudah sikit, lama-lama barulah dia strict. Ingat saya sebut pada minggu yang 17 hari bulan tu. Apabila seorang sahabat bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi angguk kepala. Seolah Nabi ni berinteraksi dengan dia tapi tak bercakap.
Dari hadis yang sebelumnya lagi, pada awal lagi, ketika seorang sahabat sebelum berhijrah ke Habasyah, ketika Nabi sedang solat, ketika itu, maka apabila ditegur Nabi, Nabi bercakap dengan solat. Apabila balik daripada hijrah daripada Habasyah tersebut, maka apabila bercakap dengan Nabi, Nabi tak jawab dah. Jadi peliklah para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa kisah kedua-duanya ni?" Maka Nabi jawab, itulah persyaratan solat yang sebenar. Begitu juga ketika dua orang yang sedang bergantung dekat bahu Rasulullah bergaduh. Nabi tu tengah sembahyang, tuan-tuan. Nabi tengah sembahyang. Nah, datang dua sahabat ni bergaduh. Nak ni tarik Nabi ni, nak ni tarik ni. Macam nak bertumbuk depan Nabi. Apa Nabi buat? Nabi tolak pergi ke tepi. Nabi ada je. Dapat kat kita, apa yang akan berlaku? Adalah mic yang patah nanti. Nah, tak reti orang nak solat, tak ganggu. Nabi tak buat begitu, tak. Nabi tolak belakang kiri kanan, dia orang faham bahawa Nabi tak nak diganggu ketika itu. Lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tanpa ada perubahan sedikit pun muka Nabi. Apa masalah kamu? Nah, patutlah. Apabila orang lihat akhlak Rasulullah, cukuplah untuk mereka terima Islam. Tak perlu dengar Nabi cakap apa. Tengok cukup dah. Nah, itu dah kita kata. Kalau ustaz boleh duduk kat speaker kat depan, dia bercakap, dengung sampai masuk atau isyak. Kalau semua orang nak bercakap, siapa nak dengar? Jadi apa tugas kita? Kena bezakan di antara akhlak orang masjid dengan akhlak orang yang bukan masjid. Itu beza. Kena buat begitu. Tapi fitnah akhir zaman ni, kadang-kadang perangai orang yang nak minat ke agama ni kadang-kadang pelik. Lebih pelik daripada orang yang tak minat agama. Itu satu hal juga. Nah, kadang-kadang kita berjiran dengan orang yang minat ke masjid, dengan berjiran dengan orang yang tak minat ke masjid. Orang yang tak minat ke masjid lebih mesra daripada orang yang minat ke masjid. Nah, kadang-kadang lagi mana pakcik, dia angguk kepala. Kita bukan tanya dengan kepala, kita tanya dengan mulut. Nah, tengok akhlak. Beza. Bukan saya cakap, tuan perhati mana-mana pun. Nah, itu antara fitnah. Sedangkan benda tak ada gapa pun. Tapi apabila orang lihat kita minat kepada agama, minat kepada masjid misalnya, sudah tu akhlak kita berbeza dengan orang lain. Itu penting, kita kena jaga antara fitnah-fitnah. Kadang-kadang kita tidak sedar, kita cakap orang fitnah kita dan sebagainya. Sebenarnya kita lupa bahawa kita bawa fitnah kepada agama tanpa kita sedar. Nah, itu yang penting. Nah, okey, berikutnya. Kalau saya balik di kampung di Kelantan, kadang-kadang balik daripada Kelantan nak pergi solat kat surau tu, terpaksa tukar kain sarung dulu. Kalau masjid yang kampung dalam-dalam ni, pada awal-awal dululah. Dekat Kelantan sendiri tak apa saya orang Kelantan. Mana daripada awal-awal dulu, kalau orang kampung-kampung dulu tengok kita semayang pakai seluar, pakai t-shirt ni, macam solat kita tak sah. Orang awal dulu. Kena pakai kain sarung. Pagi solat, tak pakai kopiah. Macam kita pakai solat, tak pakai semayang ni, tak pakai seluar, tak pakai kain apa. Macam tak sah. Padahal, ada setengah pakcik tu naik pakai kopiah atas kepala. Naik basikal, ikat lutut sampai pakai ikat kain sarung sampai atas lutut. Tak apa pula. Yang penting kopiah ada. Itu dulu. Sekarang ni Alhamdulillah. Boleh terima lah. Kalau kita pergi ke mana-mana solat, kebetulan dekat surau sebagainya, dekat highway dan sebagainya, tengok-tengok Pak Imam tak pakai kopiah semayang. Okey, on je. Ikut je. Dekat supermarket sebagainya, solat berjemaah, tengok Imam tak pakai kopiah, pakai t-shirt, selamba je. Kita boleh ikut selamba. Alhamdulillah. Pada orang akhir sekarang ni orang dah start boleh terima. Nah. Tapi saya pernah sekali semayang di masjid, di dekat dengan di supermarket lah, dekat supermarket. Kadang-kadang style sekarang ni seluar design pelik-pelik. Pakai seluar cawak pendek. Kadang-kadang orang muda ni tak perasan sangat. Jadi apabila dia sujud tu nampak dengan lurah-lurah sekali. Dan saya tunggu mufarraqah terus solat. Dan kadang-kadang kita tak faham. Apabila tutup aurat ni maknanya tutup pusat. Bukan tutup pusat tu border. Tutup pusat. Belakang tak tutup tak apa. Sebenarnya dia maksud dengan aurat ni di pusat tu dikelilingnya. Maknanya border pusat kita dikelilingnya. Kalau kita pakai seluar, pusat kita tutup tapi seluar kita melondeh turun ke bawah daripada pusat walaupun duduk di belakang, maka solat kita adalah batal. Sebab dia anggap sebagai tidak tutup aurat. Itu yang kita kena hati-hati. Nah, kita masuk dalam bab azan. Azan ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu solat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Nanti kita bincang bagaimana disyariatkan azan pada asalnya. Azan bererti mengajak dan menyuruh untuk mengerjakan solat berjemaah dan menampakkan syiar Islam. Hukum adalah wajib atau sunat. Maksudnya hukum wajib dan sunat ini
menurut pandangan setengah para ulama, khususnya Imam Hambali dan beberapa imam yang lain mengatakan azan ini adalah wajib. Kalulah masjid itu dia tak azan terus sembahyang, maka hukumnya adalah berdosa. Wajib lawannya adalah haram. Apabila haram dapat pahala tak? Mesti dapat dosa. Tapi dosa dia taklah masih dosa bunuh orang. Tapi dosa lah. Tapi menurut Imam Syafi'i khususnya mengatakan bahawa azan itu adalah perkara yang sunat. Sunat pun sunat ain. Sunat ain ni sunat yang sangat besar. Bagi siapa yang tak buat tu maknanya makruh. Makruh yang sangat-sangat makruh. Menunjukkan bahawa ada khilaf di sini. Al-Qurtubi dan ulama selain yang berkata meskipun memiliki kalimah yang sedikit namun ia mengandungi masalah-masalah akidah, memandangkan ia dimulai dengan lafaz takbir yang mengandungi kewujudan Allah dan seumpamanya. Kemudian diiringi dengan tauhid dan menafikan syirik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada perkataan tersebut. Dan lalu diteruskan dengan menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu disusuli pula dengan seruan yang mematuhi ibadat tertentu sebagai akibat kepada pengakuan risalah. Apabila kita beriman dan kita ada tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Bukan setakat itu saja. Mesti kita kena ikut apa yang diperintah atas syahadah tersebut. Apanya? Hayya 'alas solah. Mari sembahyang. Sebab tu kita nak sebut di sini bahawa di dalam kalimah azan ini mengandungi satu kalimah yang sangat hebat walaupun nampaknya sebagai simple saja. Kalau orang memahami azan tersebut, dia akan menghayati sungguh-sungguh azan. Sebab itulah setengah para ulama menyifatkan bahawa berkata-kata ketika azan yang tidak ada perkara yang penting sangat ketika azan, maka hukumnya adalah makruh. Ambil simple je. Kalau boleh lepas ni orang azan tu berhenti cakap sekejap. Dah banyak dah bercakap azan tak sampai setengah, bukannya sampai lama sangat. Azan sekejap je azan tu. Kita dah bercakap banyak sangat dah. Berhenti sekejap, dengar azan, jawab azan. Itu yang penting yang dimaksudkan di situ. Sebabnya kita menghayati azan dan syahadah-syahadah dan juga kalimah-kalimah yang ada di dalam azan tersebut. Okey, kita tinggal yang tu, kita masuk kepada keutamaannya. Terdapat beberapa hadis menerangkan keutamaan azan. Para muazzin berikutnya kami menyebut sebahagian daripadanya. Abu Hurairah bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nasu ma fil adhan was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa yastahimu 'ala istahamu walau ya'lamuna ma fi tajhidil la astabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atauhuma walau habwa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya umat manusia mengetahui keutamaan dan besarnya pahala terdapat pada azan dan saf yang pertama, kemudian tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk mendapatkannya kecuali mereka mengundi, tentulah mereka akan membuat undian tersebut. Dia nak beritahu sini, kalau orang tahu, nampak bang siapa yang lepas orang yang muazzin itu, orang yang berazan pahalanya macam mana, orang yang ada saf yang pertama pahalanya macam mana. Contohnya selepas azan tergerebut, Tuhan nampakkan pahala macam mana pahalanya. Sekarang ni kita tak nampak, itu yang kita tak berebut. Ataupun orang tahu fadilat yang berada di saf pertama, misalnya berebut orang yang berada di saf pertama, jangan sampai bergaduh, sudahlah. Lepas sembahyang habis, lepas sembahyang kita ada saf yang pertama tu, gedebuk Tuhan nampak pahala dia macam mana. Nescaya mereka akan berebut-rebut dan mereka sanggup mengundi siapakah yang layak untuk azan, siapakah yang layak berada di saf yang pertama. Itu maksud Nabi di situ. Jadi kita tak nampak. Sebab kita anggap semua pahala-pahala ini perlu dilihat dengan mata kasar, tapi kita tidak lihat dengan mata hati kita. Orang yang memahami perkara tersebut, dia sanggup bersungguh-sungguh untuk buat perkara. Kita nampak muazzin, dia nampak tugas dia simple je. Muazzin ni, minta maaf saya kata, dia tak seglamour dengan imam. Kalau pergi kenduri-kenduri, orang sambut imam lebih orang sambut pada muazzin. Muazzin makan belakang-belakang, imam makan ke depan. Jadi tidak sebenarnya. Kita tengok di hadis bawah nanti, bagaimana Nabi bandingkan pahala dengan orang jadi muazzin dengan pahala orang jadi imam. Nanti kita baca hadis sampai habis. Jika mereka mengetahui besarnya pahala dan keutamanya mengerjakan solat zuhur, tentulah mereka belum berlumba untuk melakukan hal itu. Begitu juga mereka memahami keutamaan solat isyak dan subuh, pastilah mereka mendatangi meskipun mereka harus datang dalam keadaan merangkak. Walaupun hadis ini cerita pasal azan,
Tapi dia kaitkan juga dengan solat-solat yang lain. Hujung yang kita nak ambil, nescaya mereka akan datang walaupun merangkak. Maknanya, kalau mereka tahu tentang kelebihan muazzin ini, mereka sanggup datang berebut walaupun dalam keadaan merangkak. Nah, itu besar fadilat orang jadi muazzin. Kita tengok daripada Muawiyah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muazzinina atwalun nasi a'naqa yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Hadis ini panjang sebenarnya. Apabila Nabi naik pada malam Isra' dan Mi'raj, dan Allah mempertontonkan tentang nikmat dan azab yang akan diterima pada orang melakukan dosa dan nikmat kepada orang melakukan pahala, yang melakukan ketaatan. Maka di antara yang dipertontonkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, satu kumpulan manusia yang mana lehernya sedikit panjang dan agak lebar, lebih daripada normal pada orang biasa. Dan muka mereka berseri-seri, melebihi cahaya bulan dan matahari. Maka tanya Rasulullah, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah para muazzin. Dia tak sebut imam di sini. Dia tak sebut. Siapakah orang itu? Itulah imam-imam. Tak ada. Nabi tak kata. Tidak ada hadis yang begitu. Tapi dipuji kepada para muazzin. Nah, sebab itu, tuan-tuan, kalau ikut kepada tok guru saya dulu, dia pesan saya, kalau mu nak pergi minta doa-doa, nak minta barakah, nak suruh orang doa untukmu, antara doa yang mu kena, orang yang mu kena cari adalah Bilal. Tengok pelik. Bilal? Apa hal dengan Bilal? Nanti hadis bawah kita nak cerita. Apa kehebatan Bilal ini berbanding dengan imam itu sendiri? Lepas ni pakat berebut Bilal, beratur berlaku jadi Bilal, Pak Imam tak ada. Nah, ni kita pelik setengah-setengah surau masjid sampai bergaduh-gaduh. Tak boleh cerita imam. Dengar cerita. Kalau 10, 20, 30 cerita, jarang kita dengar orang berebut Bilal. Hak tahunya berebut cerita imam. Dia tak tahu jadi imam ni betapa besarnya bala dia. Kan? Orang mari lambat, dia tanggung. Nah, orang tak sempat baca Fatihah, dia tanggung. Semua apa-apa yang kesalahan yang berlaku oleh makmum-makmum di belakang, Pak Imam kena tanggung. Ada beritahu kat Bilal kena tanggung? Tak ada. Dia berebut tu pasal apa? Tak reti ya? Dia tak reti. Tak tahu tentang antara perkara yang sepatut kita rebut dengan perkara yang jangan diberebut. Nah, kita baca lagi. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Hadis ni adalah hadis Munziri, hadis Imam Ahmad Nasa'i dengan sanad yang baik. Allahu akbar. Beremang bulu roma tengok Tuhan bagi kelebihan kepada Bilal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa membaca selawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca selawat kepada orang yang berada di saf pertama. Apa yang maksud selawat di situ? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat yang tinggi kepada orang yang berada di saf yang pertama. Para malaikat pula memohonkan ampunan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka akan sentiasa berdoa kepada Allah sehinggalah orang yang berada di saf yang pertama selesai solat. Malaikat siapa tuan-tuan? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya mana? Dia taat pada perintah Allah, dia ikut sekali perintah Allah dan mereka tidak pernah melakukan maksiat. Orang yang tak pernah melakukan maksiat, apa darjat di sisi Allah? Nescaya permintaan mereka tidak akan ditolak. Kita baik dengan raja, kita baik dengan pemimpin besar, kita baik dengan orang yang ada pangkat darjatnya. Apa yang dia minta, apa yang dia suruh, tak pernah kita kata tak pernah kata tak. Apa tanggapan mereka terhadap kita? Kita minta apa pada naik gaji, naik pangkat, dia akan bagi pada kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para malaikat apabila dia minta ampun dengan Allah, ya Allah, ampunlah Haji Ahmad ya Allah. Ampunlah Bilal ya Allah. Ampunlah orang ni ya Allah. Ampunlah orang ni ya Allah. Takkan Allah tak ampun orang yang paling rapat dengan dia? Nah, itu perkara yang sangat besar yang kita kena jaga. Nah, kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang yang berada di saf yang pertama. Yang kedua, manakala muazzin pula. Sebenarnya muazzin termasuk dalam golongan yang sama. Maknanya sesungguhnya Allah dan para malaikat akan berselawat kepada muazzin-muazzin sehinggalah mereka selesai azan mereka.
Maknanya Allah SWT angkat darjat para muazzin dan para malaikat istighfar kepada orang yang muazzin tu sehinggalah ia selesai doanya. Walaupun perkara yang pertama dituju kepada orang yang berada saf pertama, muazzin termasuk sekali golongan ini. Yang kedua, muazzin lagi. Dia kata, manakala muazzin pula diampunkan dosanya sepanjang suaranya dan kalimatnya yang dikumandangkan. Maknanya sejauh mana suaranya boleh terbang pergi 1 kilometer. Siapa yang minta ampun untuk mereka? Dengan mohon. Dia kata, dikumandangkan, dibenarkan sesiapa sahaja yang mendengarnya. Walaupun orang mendengar buat bodoh je. Dia dah azan bukan main nak pecah, nak keluar dia punya anak tekak dia. Orang tu selamba nak main bola. Nah, dia masuk ke telinga dia, masuk. Maka orang yang sampai. Maknanya setiap orang yang sampai itu hantar istighfar kepada muazzin tadi. Hebatnya muazzin ni. Termasuklah dia kata tumbuhan yang basah maupun kering. Dia kata dia memperolehi pahala sama setiap orang yang ikut mengerjakan solat bersamanya. Sehingga pahalanya sampai pada orang tu ada rumput-rumput, ada pokok-pokok, ada binatang-binatang yang lalu ke atas kepalanya. Maka semua sekali akan minta ampun kepada muazzin-muazzin tadi. Allahu Akbar. Orang yang azan untuk 5 waktu, banyak darjat yang dapat. Kalau kita tengok cerita-cerita orang mati dalam masjid ni kan, banyak kita dengar cerita orang mati dalam masjid ni Bilal. Betul tak? Tuan baca paper, tengok WhatsApp dan sebagainya, tengok orang hantar ni, kebanyakan Bilal. Jarang kita dengar imam-imam mati dalam masjid. Bilal. Dia kata, dan dia memperolehi pahala sama orang yang ikut mengerjakan solat bersamanya. Maknanya, tadi dia dah azan, orang datang solat beratus contohnya. Maka pahala-pahala orang yang solat semua akan masuk dalam katung dia. Orang yang muazzin tadi. Allahu Akbar. Kita sepatutnya begitu. Setidak-tidaknya tuan-tuan, kita nak azan siapa kita? Di masjid ni dah ada orang azan. Takkan kita nak minta izin, saya nak azan, dapat pahala macam ustaz beritahu. Takkan orang bagi kat kita. Dah ada dah orang yang bertugas. Setidak-tidaknya waktu-waktu tertentu yang kita solat bersama-sama dengan anak isteri kita. Contoh dalam PKP baru ni yang lama hari tu. Pernah dah kita lawan azan untuk anak isteri kita? Itu juga dikira sebagai termasuk dalam golongan ini. Termasuk dalam golongan ini. Besar darjatnya antara orang yang azan tadi. Okey, kita pergi lagi. Dari Abu Darda katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min thalathatin la yu'adhdhinuna wa la tuqamu fihimus salah illa istahwaza alaihimus syaitan. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap 3 orang mengerjakan solat tanpa azan dan iqamat, maka mereka akan dikuasai oleh syaitan. Sebab itu, apabila kita solat, walaupun solat kita solat di rumah atau solat kita terlambat, setidak-tidak lahulah azan walaupun dengan suara yang perlahan untuk kita 3 orang. Ataupun setidak-tidaknya lafazkanlah iqamat. Sebabnya kalau kita sembahyang selepas diazan ke iqamat pun masih lagi diganggu oleh syaitan, bayangkanlah kalau solat kita langsung tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Saya ada nama ni, masa saya belajar dulu, nama guru saya dulu minat sangat ilmu tasawuf. Jangan kat tarikat dan sebagainya, dululah. Sekarang ni slow sangat-sangat. Ambil tahu. Sampai dekat kubur Tok Kenali saya masuk. Minta maaf, kubur Tok Seleho. Kali di Kelantan tu, di Kelantan di Tumpat. Namanya Kampus Seleho. Kampus Seleho ni terkenal dengan seorang tok guru yang terkenal namanya Tok Seleho. Nama dia lain tapi orang panggil sepenuh kampung tersebut. Tok Seleho ni, tuan-tuan, sampai sekarang, masa saya sekolah dulu, saya minat sangat-sangat benda tu. Saya pergi ke naik motor, pergi kat kampus Leho di Tumpat. Dekat masjid tu ada kubur. Maknanya kubur masjid tu menghadap ke kubur. Di tengah-tengah kubur tu ada satu pondok yang dibuat macam rumah. Macam rumah lah. Di situlah tempat Tok Seleho akan masuk setiap malam selepas waktu solat Isyak. Tujuan dia masuk semata-mata untuk ingat kepada mati. Dia duduk sampai waktu subuh. Saya pun pergi ke situ, saya ingat pondok tu je. Allahu Akbar, buka-buka, tengok-tengok, boleh buka lantai. Buka lantai, maknanya dalam dia sama dengan dalam kita kebumikan jenazah.
Dan dia adalah siming kanan dan kiri, maknanya kita turun dalam kubur tersebut menghadap ke arah apa nama ni mayat. Dan dalam tu dia buat liang lahat yang buat daripada simen. Jadi malam-malam kalau dia apa nama ni time Tok Selehor turun dalam tu, dia kata dia baring dalam liang lahat tersebut untuk ingat kepada mati. Allah. Nah, ulama-ulama dulu begitu sekali dia nak ingat kepada mati. Kita lalu kat kubur, ayat kursi, ayat meja semua kita baca belaka. Nah, beza dengan ulama dulu dia melawat kubur sebab nak ingat kepada mati. Tahu boleh pergi sekarang, tapi nak masuk tu bukan mudah. Nah, tengok ulama-ulama dulu dia tahu tentang kelebihan, nah, apa namanya kehebatan, apa nama ni ingat kepada mati dan sebagainya. Begitu juga saya ingat apa ni nak cerita balik pada pasal Tok Guru tadi, saya memang berguru dengan apa nama ni salah seorang anak murid dia. Tiap kali dia datang rumah ayah saya, dia datang lambat sikit luar waktu solat. Maksud saya kecil-kecil lagi. Dia seorang Tok Guru yang alim juga. Tak kali nak semayang walaupun dah terlambat dulu nak mari naik pun naik motor buruk daripada Kota Baru datang rumah saya, dah sampai tu berjam dah sampai ke rumah saya. Walaupun dia lambat solat asar pukul 6 petang, dia tetap laungkan azan. Walaupun dia semayang seorang, dia tetap laungkan azan. Nah, saya kata apa hal pak cik ni? Masa kecil-kecil kita tak faham. Rupa-rupanya dia tahu cerita sebab apa dia laungkan azan. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang masuk hantu, orang rasuk dan sebagainya, antara yang dilaungkan adalah azan. Sebab azan ni adalah menyebabkan syaitan ni takut. Jadi kalau lah orang kita, bila ni dah melawak azan nak solat maghrib, nak terkeluarnya dia punya anak tekaknya, masih lagi main bola kat padang, malu kita kat syaitan. Syaitan dengan azan lari balik. Kita orang azan masih lagi tengok TV, azan masih lagi main bola. Apa beza kita dengan syaitan? Nah, ini nak beritahu masuk tentang hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Okey, saya buka soalan. Kalau ada soalan apa-apa, silakan. Kuat sikit. Maksudnya azan daripada radio ke apa ni? Sebenarnya saya tak dengar sangat. Maknanya azan melalui handphone saja. Okey, tak apa. Sama dengan azan melalui radio. Nah, okey. Kalau di Tanah Arab, contoh saya belajar kat Jordan dahulu, kalau masjid-masjid besar, contoh di Amman, dia ada azan center dia. Maknanya untuk azan solat Zuhur, Asar, Maghrib ni dia pakai satu pusat. Macam kita ni di estate lain azan, di masjid apa nama ni quarters lain azan dia kadang-kadang terlambat 30 saat, seminit dan sebagainya kan. Jadi di Jordan dia pakai azan satu je. Di Amman dia pakai radio, pakai set. Jadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma isunya kalau azan melalui radio ni, adakah sunat kita jawab ataupun tidak? Itu isu. Nah, yang kedua pula, kalaulah azan ini bertali-tali, selesai azan di apa ni counter di estate, azan di counter baru mula. Jadi kita nak jawab azan yang mana satu? Nah, okey. Pertama azan melalui radio ataupun azan melalui TV. Sebenarnya kalau kita tengok kepada nas hadis ini, secara umumnya dia tak kira azan tu melalui radio ke, azan melalui TV ke, disunatkan kita jawab. Tetapi masa saya belajar nama Syekh Salah Al-Khalidi, seorang ulama yang tersohor yang ada di apa nama di Jordan ketika itu, dan apabila seorang yang bertanya ketika dia bagi kuliah maghrib, kuliah Jumaat, sebelum Jumaat ada kuliah, orang tanya Syekh, adakah azan yang kita buat sekarang ni melalui apa nama ni radio pusat ni, adakah kita sunat jawab ke tidak? Dia jawab tidak. Sebab apa? Azan yang disunatkan jawab adalah azan yang kita dengar secara live dekat tempat yang kita berada, bukan daripada radio. Jadi ada dua pandangan di situ. Jadi kita nak pandang remeh kat dia sebab dia bukan calon-calon orang. Nah, jadi bagi saya kalau tuan nak jawab azan melalui radio tu silakanlah. Tak salah pun. Tapi kalau tak nak jawab pun ada pandangan yang mengatakan begitu. Tapi saya lebih suka hati saya kata jawab tu lebih baik. Tak rugi pun jawab. Nah, satu. Yang kedua, untuk azan yang bertali arus. Contohnya azan scene dah settle. Tiba-tiba
azan di kotas baru nak bermula. Orang ni la ilaha illallah. Habis dah. Ya, Allahu akbar ustaz. Jadi kita maklum, sekiranya tengah azan dimakruhkan seseorang itu menunaikan solat. Betul tak? Adakah perlu kita tunggu azan di sana barulah kita nak tunaikan solat ataupun memadai dengan azan setempat? Jadi kalau kita tunaikan solat di sini, maka kita hanya memakai azan di sini, bukan azan di sana, walaupun jaraknya adalah dekat sahaja. Nah, okey, wallahu a'lam bissawab. Okey lagi? Okey. Mengenai solat ba'diyah dengan qabliyah bagi orang dalam keadaan jamak. Nah, kita maklum contoh kan, contoh antara kita jamak maghrib dengan isyak. Nah, jadi kita maklum bahawa selepas kita tunaikan solat maghrib, kita kena segera terus angkat takbir, kita qomat, boleh juga kita iqamat untuk solat isyak yang berikut yang kita jamak. Kalau kita berhenti jarak yang begitu lama sehingga melangkaui, ulama kata melangkaui dengan qadar surah Al-Fatihah, maka terputuslah hukum jamak di antara maghrib dengan isyak tadi. Melainkan kita putus tadi disebabkan perkara yang sangat besar, contohnya terbatal wuduk ataupun ada perkara yang musibah tertentu yang terpaksa kita putus sekejap. Tapi kalau setakat nak suka-suka berkata astagfirullahalazim, Allahumma baca ayat kursi dan sebagainya dan dah putus, maka hubungan putus di antara jamak dua solat tersebut. Nah, tetapi isu sekarang ni, bagaimana kita nak sembahyang sunat di antara tengah-tengah? Kalau kita tengok contoh, kalau kita sembahyang lepas maghrib, kita ada ba'diyah dia, sunat besar tu yang patut kita tunaikan. Jadi dalam kitab ni ada banyak cara mengajar bagaimana cara kita nak sembahyang sunat tadi. Jadi hak paling mudah bagi saya, contohnya kita sembahyang maghrib jamak dengan isyak. Kita sembahyang qabliyah maghrib, settle, tak ada masalah, mudah kan? Selepas maghrib. Lepas tu kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib terus akad takbir sembahyang isyak, qasar 2 rakaat Allahu akbar tadi selesai. Selepas sembahyang isyak itulah kita akan buat ba'diyah maghrib, qabliyah isyak dengan ba'diyah isyak. Nah, ada juga ulama mengatakan bahawa dia boleh tarik pergi ke belakang. Maknanya sebelum sembahyang maghrib tu kita dah buat semua di situ. Tapi bagi saya hati saya lebih tenang lepas tengok banyak rujukan. Hak mana-mana sebelum sembahyang maghrib tu kita selesaikan dulu qabliyah. Hak mana ada di tengah-tengah tu, contohnya ba'diyah maghrib dengan qabliyah isyak, postpone dia pergi, tarik semua pergi selepas solat isyak nanti. Nah, nak sembahyang hak mana dulu tak kisah. Tuan-tuan nak sembahyang ba'diyah isyak dulu, qabliyah isyak, ba'diyah isyak, lepas tu qabliyah maghrib pun boleh. Tuan-tuan nak qabliyah maghrib dulu pun boleh. Tuan-tuan nak sembahyang qabliyah isyak, lepas tu ba'diyah maghrib, lepas tu ba'diyah isyak pun boleh. Hak pentingnya buat. Betul juga. Kadang-kadang kita keliru macam mana kita nak buat di situ. Okey, lagi? Tak ada. Kita lagi nah. Okay, ada seminit sikit. Satu hadis lagi saya baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun wal mu'adhdhinu mu'taman. Allahumma arsyid Allahumma arsyid a'immah waghfir lil mu'adhdhinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam adalah sebagai penjamin, iaitu orang yang dipercayai, yang bertanggungjawab, imam itu adalah dhamin, yang bertanggungjawab terhadap solat makmumnya. Dhamin di situ adalah penjamin. Penjamin macam mana? Orang yang bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku solat kepada makmumnya. Nah, yang kedua adalah mu'adzin mu'tamin. Dan mu'azzin ini pula adalah orang yang dipercayai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam adalah penjamin, manakala mu'azzin adalah orang yang memegang amanah. Ya Allah, Nabi doa, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunlah dosa-dosa pada muazzin. Ini Nabi sendiri doa kepada orang para muazzin. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kelemahan itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna muhaffizan Islam fahimna fa fahamna Sulaiman kullan atayna hukma ilma wa sakharna ma adawul al-jibal yusabbihu at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman ya rabb Ibrahim Musa wa Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan birahmin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa aba'ina nisyan birahmin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina salihat wa tawassaw bil haqqi was sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.